Semua pelajar sekalian dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi topik pembiakan dan pertumbuhan, dan kita akan membincangkan perkembangan awal zigot atau fetus dalam manusia, pembentukan anak kembar, dan isu-isu dalam sistem pembiakan manusia. Baik, apakah itu proses persenyawaan? Okey, persenyawaan ialah proses yang berlaku apabila sperma menembusi dinding ovum, ya. Jadi sperma akan bergerak daripada serviks ke tube falopio dan menuju ke ovum, itu selepas persetubuhan. Jadi sebaik sahaja satu sperma masuk ke dalam ovum, membran sel ovum akan berubah untuk menghalang sperma lain daripada masuk. Jadi sperma yang haploid akan bergabung dengan ovum yang haploid dan akan membentuk zigot yang diploid. Baik, apabila zigot berlaku, maka proses pembahagian akan berlaku. Jadi perlu diingati bahawa proses pembahagian yang berlaku sekarang adalah mitosis, ya, mitosis. Jadi dia akan berlaku dan akan menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel dan membentuk morula, blastocista, embrio, fetus dan akhirnya bayi. Okey, jadi para pelajar perlu ingat daripada morula, blastocista, embrio, fetus dan bayi. Baik, jadi penempelan berlaku apabila blastocista menempel di dinding endometrium, ya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, apabila sel zigot itu membahagi dengan rancak, dia akan menyebabkan terjadinya banyak-banyak sel baru dan morula dan pada blastocista. Jadi blastocista ini akan menempel di dinding endometrium pada uterus. Dan satu struktur akan terbentuk, yaitu villus trophoblast, ya. Villus trophoblast ini terbentuk dan bertanggam dengan dinding endometrium yang berfungsi untuk menyerap nutrien daripada tisu endometrium. Jadi dari minggu ke-9 hingga kelahiran, embrio kini dikenali sebagai fetus, ya, kerana dia sudah mempunyai bentuk-bentuk yang khusus dan sedang mengalami pengkhususan sel dan berbanyak lagi proses yang lain. Jadi daripada trophoblast itu, ya, villus trophoblast, dia akan menyerap nutrien daripada plasenta. Baik, plasenta ataupun tembuni, ya, tembuni apabila seorang wanita itu mengandung, dia sebenarnya terdiri daripada tisu endometrium ibu dan tisu embrio itu sendiri. Jadi plasenta berhubung dengan fetus melalui tali pusat yang mempunyai salur darah untuk mengangkut bahan keluar masuk dari fetus, ya. Jadi contohnya, vena tali pusat ini mengangkut darah yang kaya dengan oksigen dan nutrien dari plasenta, sementara arteri tali pusat mengangkut bahan yang kaya dengan karbon dioksida dan bahan buangan bernitrogen, contohnya urea dari fetus. Jadi plasenta ini juga berfungsi untuk menghasilkan hormon HCG, yaitu hormon gonadotropin manusia, yang berfungsi untuk memastikan korpus luteum terus berfungsi. Pelajar-pelajar masih ingat, korpus luteum ini adalah satu kantung yang membebaskan osit sekunder dan juga jasad kutub, ya. Jadi korpus luteum ini akan terus menghasilkan estrogen dan progesteron apabila berlaku kehamilan. Jadi selepas bulan keempat, plasenta akan mengambil peranan korpus luteum untuk merendes hormon estrogen dan progesteron. Jadi plasenta juga berfungsi sebagai satu kelenjar endokrin. Baik, sistem peredaran darah dalam ibu dan fetus, ya. Jadi perlu dijelaskan bahawa darah ibu dan fetus tidak bercampur dan dipisahkan oleh satu membran yang nipis. Ini adalah penting untuk melindungi fetus daripada bahan kimia yang berbahaya, contohnya toksin ataupun bakteria-bakteria yang coba masuk ke dalam sistem peredaran fetus. Jadi membran ini juga penting untuk menghalang salur darah fetus pecah akibat tekanan darah ibu yang lebih tinggi daripada tekanan darah fetus, dan juga menghalang penggumpalan darah daripada berlaku, ya, jika darah ibu berbeza dengan darah fetus. Tetapi perlu diingatkan di sini bahawa
Lapisan membran nipis ini tidak dapat menghalang resapan dada, ubat ataupun alkohol, rokok, virus HIV, dan rubella. Jadi, semua faktor-faktor ini akan menjejaskan perkembangan fetus. Oke? Contohnya, jika seseorang itu mengambil alkohol ataupun merokok sewaktu mengandung, dia akan menjejaskan perkembangan fetus yang sehat. Baik, seterusnya bagaimanakah pembentukan anak kembar terjadi? Jadi ada 3 jenis anak kembar, yaitu anak kembar seiras, anak kembar tidak seiras, dan anak kembar siam. Baik, anak kembar seiras ini berlaku apabila zigot, satu ovum dan satu sperma, membahagi kepada 2 embrio berasingan pada peringkat awal embrio, lalu membentuk 2 fetus berasingan. Dia cuma satu ovum dan satu sperma. Oleh itu, dia mempunyai kandungan genetik yang sama dan fisikal yang sama, dan juga jantina yang sama. Oke, baik, untuk kembar seiras, mereka berkongsi plasenta tetapi mempunyai 2 tali pusat yang berbeza. Oke, baik, anak kembar seiras pula terbentuk apabila 2 ovum dipersenyawakan oleh 2 sperma yang berasingan. Jadi zigot itu berkembang menjadi 2 fetus yang berasingan dan mempunyai plasenta yang berasingan, dan oleh itu kandungan genetiknya tidak sama dan mempunyai sifat fisikal yang berbeza. Oke, jantina anak itu boleh sama ataupun tidak sama bergantung pada komposisi genetik, komposisi genetik zigot itu. Baik, anak kembar siam pula terhasil apabila kembar seiras tidak terpisah dengan sempurna semasa proses pembahagian embrio. Ini akan menyebabkan setengah organ itu bersambung, ataupun kembar siam itu akan berfungsi struktur-struktur ataupun organ yang lain. Jika kembar siam itu tidak berfungsi organ yang penting, maka kemungkinan kembar siam itu masih boleh dipisahkan melalui pembedahan. Baik, di sini kita akan bincangkan punca-punca kemandulan yang biasa terjadi pada perempuan. Mungkin ovari tidak menghasilkan oocyte sekunder, berlaku ketidakseimbangan hormon, mungkin tiup falopia tersumbat, dan mempunyai ketumbuhan dalam uterus. Manakala lelaki pula mungkin testis tidak menghasilkan sperma, ataupun mati pucuk, ataupun kurang bilangan sperma, ataupun morfologi sperma yang tidak sehat, ketidakseimbangan hormon, dan kualitas sperma yang rendah. Jadi perancangan keluarga ini penting untuk memastikan bahwa keluarga itu dapat mempunyai bilangan anak yang dikehendaki, Jadi untuk mengelakkan persenyawaan, perempuan boleh menggunakan krim spermisid, menggunakan diafragma untuk menghalang pemasangan sperma, alat intrauterin dimasukkan ke dalam uterus, pembedahan memotong dan mengikat kedua-dua tiup falopio, dan memakan pil pencegah kehamilannya untuk menghalang pengovulan. Manakala lelaki pula menggunakan keda vasektomi, yaitu memotong dan mengikat ductus sperma, dan juga boleh memakai kondom. Baik, persenyawaan alternatif boleh berlaku, dan ini biasanya digunakan untuk pasangan yang ingin mendapatkan anak tetapi mempunyai masalah dalam persenyawaan yang normal. Contohnya adalah jika seseorang suami itu tidak dapat menghasilkan sperma, maka bank sperma ini telah dihasilkan, dan biasanya bank sperma ini berlaku banyak terdapat di negara-negara barat yang sudah banyak melakukan kajiannya dan lebih terbuka untuk menerima sperma daripada individu-individu yang lain. Bermanian beradas juga berlaku, apabila sperma suami yang tidak aktif, jadi sperma disuntik ke tiup falopio, untuk meningkatkan kemungkinan sperma itu untuk mempersenyawakan ovum. Persenyawaan in vitro dilakukan di luar badan, di mana oosit sekunder dan sperma diletakkan dalam piring kultur untuk persenyawaan, dan apabila zigot berlaku, maka zigot itu akan ditempelkan ke dalam tisu endometrium. Satu konsep yang agak radikal ataupun agak baru ialah menggunakan konsep ibu tumpang, yaitu jika istri dapat mengandung disebabkan oleh masalah kesehatan dan sebagainya, maka istri itu boleh
boleh mendermakan ovum dan sperma daripada suaminya, tetapi zigot itu akan diletakkan di dalam individu lain atau kenalan lain, contohnya kawan, adik atau kakak ataupun ibu mertua. Contoh dalam gambar ini ya, ibu mertua yang mengandungkan anak mereka. Baik, penyakit yang berkaitan dengan sistem pembiakan boleh diklasifikasikan. Contohnya, disebabkan oleh bakteria dan virus. Jadi, sifilis dan gonoria ini disebabkan oleh bakteria dan virus, ialah HIV ya. Jadi, ini adalah penyakit yang berkaitan dengan sistem pembiakan dan pentingnya mengamalkan nilai moral ataupun kebersihan, diri ya. Baik, itu sahaja untuk topik pada kali ini. Diharapkan pelajar semua dapat memahami konsep-konsep topik pembiakan yang telah dijelaskan dalam video-video sebelum ini dan video ini. Dan terima kasih kerana menonton, dan jika video ini berguna kepada Anda, tolong like, share, dan subscribe. Oke, sekian dan terima kasih.